Menurut Perlembagaan Perkara 48, kalau seseorang itu sedang merayu, dia masih kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Tetapi sekiranya Dewan Rakyat itu dibubarkan, maka orang yang telah disabit kesalahan jenayah dengan hukuman tidak kurang daripada 2 tahun penjara dan dendanya tidak boleh bertanding. Tetapi dalam kes Najib, pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan selepas mengekalkan sabitan dan menjatuhkan hukuman, telah membenarkan pengantungan pelaksanaan itu tidak mempunyai kaitan dengan boleh atau tidak Najib bertanding jika diadakan PRU esok sebagai contohnya. Tetapi selain daripada itu, media juga melaporkan bahawa Mahkamah Rayuan telah memberikan pengantungan sabitan. Perkara itu telah dibangkitkan untuk disahkan betul ataupun tidak. Kerana sekiranya ada pengantungan sabitan, ianya bermaksud dalam bahasa mudahnya seolah-olah tidak ada sabitan. So kalau seolah-olah tidak ada sabitan, maka jika PRU berlaku esok, Najib boleh menampilkan borang pencalonan di mana-mana, sama ada di Pekan atau di tempat lain. Dan satu-satunya pihak yang perlu mentafsirkan sama ada borang itu akan diterima atau tidak adalah pegawai SPR yang bertanggungjawab di pusat pencalonan tersebut. Saya dan beberapa pihak telah menampilkan persoalan kepada pejabat pendakwa raya. Adakah pejabat pendakwa raya nak merayu terhadap bahagian itu? Kerana rayuan perlu difailkan. Dan dalam keadaan itu boleh dipercepatkan rayuan sebab isunya cuma sama ada pengantungan sabitan wajib atau wajar diberikan atau tidak. Tapi malangnya, tidak ada jawapan yang keluar daripada pejabat peguam negara. Ada seorang daripada peguam Timbalan Pendakwa Raya yang berada dalam pasukan rayuan tersebut mengesahkan di media bahawa terdapat perintah sabitan, pengantungan sabitan. Itu tidak dinafikan, tetapi tidak dirayu. Dan itu yang menjadi persoalan yang pelik dan aneh, sebab mana-mana bahagian keputusan mahkamah boleh dirayu oleh mana-mana pihak. Sememangnya Najib akan merayu berkaitan sabitan dan hukuman, tapi pendakwa raya boleh merayu berkaitan dengan pengantungan sabitan yang menjadi isu. Dan isu ini penting untuk soal perlembagaan perkara 48. Boleh atau tidak Najib bertanding. Daripada laporan media, saya percaya permohonan itu dibuat oleh Peguam Najib Razak Syafi Abdullah yang mengatakan bahawa beliau memohon pengantungan sabitan. Tetapi apabila dibaca secara lanjut, menurut laporan media mengatakan alasan yang diberi adalah pengantungan sabitan itu kononnya perlu untuk membolehkan Najib Razak kekal sebagai ahli parlimen. Itu tidak tepat, sebab tidak perlu pengantungan sabitan untuk kekal sebagai ahli parlimen. Pengantungan apabila sabitan dibuat, orang itu kekal sebagai ahli parlimen kalau dia memfailkan notis rayuan dalam tempoh yang dibenarkan. Itu perkara 48 dalam kurungan 4. So, alasan yang diberikan dalam pandangan jujur saya bukan alasan berkeperlembagaan yang tepat. Bagi saya, permohonan itu sengaja dibuat sekiranya pada masa itu, jangan kita lupa, 8 Disember 2021, ada ura-ura ingin menyebabkan Perdana Menteri letak jawatan dan ada panggilan-panggilan untuk pembubaran Parlimen diadakan PRU 15. Saya percaya permohonan itu dibuat semata-mata sekiranya pada tempoh itu ada pembubaran Parlimen. Pihak pendakwa raya pada masa permohonan itu diajukan wajar membantah, sebab mereka patut nyatakan kepada mahkamah
tidak ada keperluan pengantungan sabitan untuk kekal sebagai ahli parlimen. Yang keduanya, tidak ada pun pembubaran parlimen lagi. Apabila pembubaran parlimen sudah berlaku, maka biasanya akan ada 30 hingga 60 hari sebelum pilihan raya dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pencalonan. Dalam tempoh 30 hari itu, Najib boleh pergi ke mahkamah untuk memohon pengantungan sabitan pada masa itu, bukan pada 8 Disember